Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Minta Amir, jom kita sama-sama baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Okey, ni Ustazah terus je straight je lah ya. Kita sudah berada di subtopik yang ke-5 iaitu subtopik Islam sebagai penyelesaian. Yang subtopik keempat, nota kepentingan mengamalkan prinsip hidup Islam kan. Itu kita dah bincang dalam sebelum ni. Lepas tu saya minta kamu jawab kuis dekat PowerPoint kan, ingat tak? Minta gambar ibadah haji tu prinsip apa? Prinsip alamiah kan? Prinsip hak asasi manusia iaitu keadilan sejagat. Itu subtopik kita yang last. Jadi hari ni kita masuk subtopik yang kelima iaitu subtopik Islam sebagai penyelesaian. Okey, untuk tajuk ni sebenarnya mengajar kita macam mana kita nak menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip pandangan hidup Islam. Okey, kat sini kita ada 7 masalah ataupun 7 isu. Boleh tengok kat sini lah Okey, tengok dekat nota kamu ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 isu. Okey, isu-isu tu kita nak selesaikan, kita kena bagi tahu tindakan kita, apa yang patut kita buat berdasarkan prinsip pandangan hidup Islam. Tu yang kita nak belajar tu. Okey. So kat sini kita dah belajar dah. Pertama kita pergi isu dia dulu Pertama bila isu ni apa Amir? Isu tu macam dia memberitahu macam pendengar isu perkara ni macam perkara. Okey, isu lebih kepada masalah. Bila kita sebut isu biasanya dia merujuk kepada masalah. So ada masalah Kita ada 7 masalah kita nak bincang kat sini. Pertama, masalah orang menuduh Islam mencabuli hak asasi manusia. Okay, ini tuduhan tuduhan orientalis barat. Lepas tu masalah yang kedua, apabila dikatakan hukum faraid tidak adil. Okey, itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga ialah situasi bila kita bekerja, majikan melarang menutup aurat. Okay, ini isu kita ni, masalah kita Lepas tu masalah yang keempat, ada orang yang mempertikaikan autoriti suami dalam menjatuhkan talak. Dalam Islam, kalau perempuan cakap, saya nak cerai, tak laku tapi kalau suami cakap, aku ceraikan kau, jatuh talak 1 kan. Itu dia. Jadi autoriti sepenuhnya ketika bercerai hanyalah terletak di pihak suami. Okey, seterusnya masalah yang kelima ialah apabila orang bertanyakan kesesuaian Islam pada zaman milenium. Milenium ni apa Amir? Zaman? Milenium ni. Alaf baru kan? Ataupun zaman moden kan? Zaman serba canggih sekarang ni. Okey. Lepas tu masalah yang keenam ialah masalah bila dijemput oleh jiran merayakan hari perayaan ataupun ke rumah terbuka lah. Dijemput oleh jiran non-Muslim, jiran bukan Islam untuk pergi rumah terbuka. Dan yang kelima, yang ketujuh ialah masalah berhadapan dengan gejala sosial iaitu sekumpulan remaja yang sedang melepak semasa azan maghrib berkumandang. Dulu Ustazah ada dulu isu ni dulu pernah Ustazah tengok masa Ustazah sekolah dulu. Ustazah sekolah asrama, lepas tu depan asrama Ustazah tu ada padang sekolah. Okey, padang sekolah tu budak-budak remaja dekat kampung situ main bola dekat situ. Sebab itu bukan padang sekolah kami, dia kira padang daerah.
Padang Majlis daerah. Jadi ramailah budak-budak muda, remaja lelaki main bola dekat padang tu. Maghrib azan tengah berkumandang. Jadi masa tu adalah warden ustaz lah. Warden ustazah dia tegur. Dia tegur remaja-remaja tu balik dan hormat azan, berhenti main bola. Sebab itu sebenarnya tanggungjawab sosial kita tu. Kalau kita biarkan remaja-remaja tu bermain bola masa tengah azan, bermakna kita tak bertanggungjawab sebagai ahli masyarakat. Tu yang panggil tak tanggungjawab sosial. Tanggungjawab kita kepada masyarakat apa. Okey. Jadi kita dah sebut 7 masalah di sini. Jadi macam mana kita nak tahu bagaimana Islam menyelesaikannya berdasarkan prinsip pandangan hidup Islam. Prinsip pandangan hidup Islam masih ingat lagi tak Amir? Ingat. Ros, sangka, abang, wan, tahu, mengorat. R, Robbaniyah. S, Syumuliyah. A, Alamiyah. W, Waqi'iyah. T, Sabat. M, Murunah. Ustazah dah ajar dah awal-awal tajuk hari tu. Macam mana kita nak ingat akronim Ustazah. Reka lah. Kalau boleh reka sendiri, bolehlah reka sendiri. Ustazah ingat macam ni. Ros, sangka, abang wan, tahu, mengurat. Jadi kita nak bagi tahu setiap isu-isu yang kita bincang dekat sini ni tadi nak diselesaikan dengan prinsip apa? Nak diselesaikan dengan prinsip Robbaniyah ke, Syumuliyah ke, Alamiyah ke, Waqi'iyah ke, Sabat dengan Murunah. Yang tu yang kita nak tengok. Okay, jadi Amir dah bersedia dengan nota Ustazah dah tanda dah semua jawapan dekat kuning. Yang kuning-kuning ni semua jawapan kepada nota So, kalau dikatakan Islam mencabuli hak asasi manusia, sebenarnya Islam ada konsep alamiah. Iaitu konsep apa? Konsep keadilan sejagat. Jadi tak timbul. Okay, kita ada konsep keadilan sejagat. Okay, sangat memelihara konsep keadilan. Oleh itu, setiap hak asas bagi seseorang individu seperti hak keamanan dan pendidikan. Ambil isi kat situ Okay. Keamanan dan pendidikan dititik beratkan dalam pembinaan masyarakat. Okey. Masalah yang kedua. Ustazah pergi kepada masalah yang kedua. Okey. Hukum faraid dalam Islam tidak adil kerana pihak lelaki ditetapkan menerima lebih daripada perempuan. Selalu macam itulah. Ada lelaki akan dapat 1/2. Ni kiraan asal lah. Adalah syarat-syarat dia. Lelaki akan dapat 1/2. Perempuan akan dapat 1/6. Contohlah. Ni antara isteri lah ni. Okay. Jadi perempuan dapat 1/6. Kalau 10,000, 60,000 lah senang kira. 60,000 kan? Ada 60,000 harta yang ditinggalkan oleh si mati. Perempuan akan dapat 10,000. Lelaki akan dapat RM30,000. Nampak tak siapa dapat banyak? Siapa dapat banyak? Siapa dapat banyak? Lelaki ke perempuan? Lelaki. So dalam hukum faraid memang lelaki dapat banyak. Amir tahu tak kenapa? Sebab dia tanggungjawab kepada sebab lelaki fitrahnya menanggung tanggungan. Kalau perempuan fitrahnya tak ditanggung. Okey. Itu di situlah tengok keadilan Islam, bukan tengok kita dapat sama rata Sama rata tak semestinya adil. Tapi adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang Islam nak ajar. So hukum faraid memang akan dapat banyak pada lelaki sebab lelaki menanggung tanggungan. Sedangkan perempuan ditanggung oleh wali atau suami. Okay. Itulah permasalahannya yang ramai orang tak faham. Orang kata hukum faraid tak adil, melebihkan lelaki, suruh perempuan dapat sikit. Tak sebenarnya Jadi macam mana kita nak jawab ni? Ni hukum faraid dalam Islam tidak adil kerana apa? Kerana pihak lelaki ditetapkan menerima lebih daripada pihak perempuan. Jadi jawapan kita apa? Saya akan memberikan respon, maksudnya memberi tindak balas kepada tuduhan ini dengan menerangkan bahawa setiap ibadah yang dimiliki
cara pelaksanaannya tersendiri telah ditetapkan dalam Islam. Ditetapkan. Ditetapkan. Kemudian pelaksanaan ini tidak boleh, maaf, pelaksanaan ini tidak boleh diubah. Ya, kerana Islam memelihara keadaan fitrah manusia. Fitrah manusia yang mana tadi yang saya cakap tadi, lelaki menanggung, perempuan ditanggung. Ini merupakan ciri-ciri prinsip ni, prinsip sabat. Kenapa sabat? Kenapa sabat? Sabat bermaksud tetap dan tidak berubah. So hukum faraid ini telah ditetapkan oleh Islam. Bila ditetapkan oleh Islam, tidak boleh berubah. Jadi dia berada di bawah prinsip sabat. Okey, Amir faham dah? Faham? Okey, faham ya? Okey, kita pergi kepada masalah yang ketiga. Cara kita nak menyelesaikan masalah majikan yang melarang kita menutup aurat. Okey, macam mana kita nak jawab? Kita kena fahamkan majikan kita. Jadi cara dia, saya akan memberitahu. So beritahu dulu tindakan kita apa. Saya akan memberitahu secara berhemah kepada majikan bahawa menutup aurat adalah kewajipan yang tidak boleh ditinggalkan. So di sini kita ada konsep menutup aurat, kewajipan, dan segala hukum dan peraturan adalah bersumberkan wahyu. Okay, nampak Kewajipan, wahyu, semua peraturan ditetapkan oleh Allah, berada di bawah prinsip Rabbaniyah. Apa itu ciri-ciri prinsip Rabbaniyah? Semua peraturan bersumberkan wahyu dan ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh kita ubah. Okey, tu masalah yang ketiga, majikan melarang menutup aurat. Kemudian masalah yang keempat, dalam satu majlis forum, ni sama dengan soalan tadi yang mempertikaikan hukum faraid tadi. So di sini pun contoh je berlaku mempertikaikan autoriti suami menjatuhkan talak. Jadi jawapannya sama. Boleh salin balik pada hukum yang ini. Ya sayang. Okey, seterusnya tengok masalah yang keempat tadi kita dah bincang tadi sama masalah dia sebab ini adalah sumber wahyu ataupun cara-cara pelaksanaan dalam ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah So dia berada di bawah konsep sabat. Jadi boleh ambil saja jawapan dia. Okey, kemudian kita tengok masalah yang kelima. Okey, masalah kelima. Kenalan anda dari Eropah bertanyakan tentang kesesuaian Islam pada zaman milenium. So kesesuaian Islam pada zaman milenium kita kena explain apa? Kita kena bagi tahu Islam tidak terikat dengan masa, tempat atau ruang tertentu. Kita tak terikat dengan mana-mana contohnya zaman Nabi je sesuai amal Al-Quran. Zaman moden tak sesuai. Salah fikiran tu Kerana apa? Kerana manusia telah dibekalkan dengan akal dan syariat yang lengkap untuk menjalani kehidupan. So, bekalan akal dan syariat yang lengkap ini disebut syumuliyah. Okey, lengkap syumuliyah. Apa maksud syumuliyah? Syumuliyah lengkap dan sempurna. Ada dekat nota tajuk subtopik 1. Apa maksud syumuliyah? Lengkap dan sempurna. Apa maksud sabat? Tetap dan tidak berubah. Apa maksud murunah? Luas dan anjal. Tu contoh-contoh macam itulah. So cari kata kunci dia tu. Kalau kata kunci lengkap, maksudnya syumuliyah lah tu. Kalau kata kunci tetap dan tidak berubah, maksudnya sabat. Okey. Okey, kemudian F, jiran anda berlainan agama menjemput anda ke rumah terbuka sempena hari perayaan. Okey, ini apa kita nak jawab ni? Apa tindakan kita? Kita menerima jemputan tersebut. Okey, apa penjelasan dia? Saya akan menerima jemputan tersebut kerana Islam menekankan kesederhanaan dan keseimbangan. Okey, kesederhanaan dan keseimbangan ni dibincangkan di bawah konsep waqi'iyah, iaitu maksud waqi'iyah?
Waqiah dia Waqiah dia macam dia bekas Boleh tengok dekat muka surat ni. Syamil pula. Maaf. Amir, buka muka surat 45. 45. Ha. Buka muka surat 45, buku teks. Ha. Waqiah maksud dia apa? 45 Waqiah. Waqi'iyah. Waqi'iyah. Maksud dia apa? Agama pertikaian mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Ya. So itu definisi. Saya tanya maksud. Maksud dia? Maksud waqi'iyah tu dari segi perkataan kita biasa kita nak sebut bahasa harian kita. Realiti. Waqi'iyah. Ya, realiti perkara yang benar-benar berlaku kerana ianya praktikal dan mampu diamalkan. So, bila kita cakap pasal kesederhanaan dan keseimbangan dalam kehidupan, ini sebenarnya ciri-ciri prinsip waqi'iyah. Boleh? Boleh. KG, situasi kita yang terakhir ialah anda sedang berjalan menuju ke masjid lalu terserempak dengan sekumpulan remaja yang sedang melepak setelah azan berkumandang. Okey, kita tengok tindakannya. Ya, apa tindakan kita? Kita kena tegur. Ya, betul. Kena tegur. So, ni tindakan kita. Saya akan menegur perbuatan mereka. Penjelasannya, huraiannya, kerana Islam menekankan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Okay, amar ma'ruf nahi mungkar ni adalah konsep alamiah sebenarnya. Alamiah ni apa? Sejagat. Lagi? Kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada hamba. Jadi kita kena berkasih sayang dengan sesama saudara seiman. Kita tak boleh biar saudara seiman kita hanyut dengan dosa. Kalau kita faham konsep alamiah, iaitu kasih sayang dan keadilan sejagat, kita takkan biar kawan kita hanyut dengan dosa. Kita akan tegur sebab kita faham konsep rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sejagat, tidak pilih-pilih. Ya, begitulah kalau kita faham prinsip pandangan hidup Islam, insya-Allah tindakan kita akan berteraskan tindakan Islamiah. Okey, jadi dah habis dah sini. Ini adalah satu topik terakhir. Lepas ni kita akan bincang latihan. Jadi untuk latihan hari ni saya sajalah nak sentuh soalan 5 sahaja dalam buku kerja. Sebab soalan 5 pun tanya macam mana tindakan nak menyelesaikan situasi. Situasi di sini ialah keadaan yang menunjukkan berlakunya masalah. Okey? Di sini menunjukkan masalah. Boleh Amir baca tak apa masalah yang ditanya dalam soalan? Semualah baca. Situasi tu. Baca semua. Sekejap nak ambil tisu. Okey. Ada siapa kat situ Amir? Majikan anda melarang majikan anda melarang anda menunaikan solat Jumaat ketika bekerja bagi tujuan meningkatkan produktiviti. Maksud saya akan ni lah. Sudah. Ya. Sorry. Apa dia? Saya akan yang ni pula baca. Tak payah. Kita baca situasi je. So, ni tadi dekat nota kita, majikan melarang anda menunaikan solat Jumaat ni, dia sama dengan situasi apa? Situasi dekat nota kita tadi, yang kita bincang tadi. Dia sama dengan situasi Tengok nota tadi. Nota tadi ada kat depan awak tak? Nota ni. Ada. Ada. Buka dekat. Kalau tak print lagi, boleh boleh tengok dekat skrin telefon. Sekarang tengok skrin telefon ke tengok skrin komputer? Dua.
Dua-dua. So dekat skrin telefon boleh tengok nota kita tadi. Nota yang saya masuk dalam grup tasawur tadi. Waqiah. Tak. Tadi. Jadual yang ni tadi. Nota yang ni. Kita ada dalam situasi apa ni? Melarang solat Jumaat. Sama dengan situasi A, B, C, D, E, F, G? Majikan melarang kita solat Jumaat. Sama dengan situasi majikan melarang kita menutup aurat. Situasi Sama. nombor? Isu F. nombor C. 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 So yang ni, jawapan yang ni awak copy masuk dalam jawapan yang ni awak copy masuk dalam ni. Tu yang maksud saya nak terang sekali, nak terus buat sekaligus soalan 5 ni. Sorry. Okay, hilang. Ni ni, majikan anda melarang anda menunaikan solat Jumaat. So tindakannya, saya akan memberitahu secara berhemah kepada majikan bahawa solat Jumaat. Tadi menutup aurat kan? Kita tukar menutup aurat. Tu kita tukar kepada solat Jumaat adalah kewajipan yang tidak boleh ditinggalkan. Segala hukum dan peraturan adalah bersumberkan wahyu dan wajib dipatuhi. Ini merupakan prinsip Rabbaniyah. Ni solat Jumaat, kewajipan yang tidak boleh ditinggalkan. Semua hukum dan peraturan bersumberkan wahyu. Ini adalah prinsip Rabbaniyah. Sama dengan situasi C tadi. Boleh? Boleh. Faham? Okey, kita pergi kepada situasi yang kedua. Dalam buku kerja, muka surat 22 tu. Balas Sundram yang berlainan agama menjemput anda ke rumah terbuka sempena hari perayaan. So, ni situasi mana? Yang sama dengan nota tadi. Situasi A, B, C, D, E, F, G, H. Mana dia? H sampai G je. Situasi mana? Buku kerja sah. Yang muka surat 22. Muka surat 22. Sahabat Soalan nombor 5. Jumpa soalan nombor 5. Ya, Pak. Okey. Situasi yang kedua. Sahabat anda bersaudara yang berlain agama menjemput anda ke rumah terbuka beria sempena hari perayaan agamanya. So, ni sama dengan situasi mana kat nota? Waqi'. Situasi Waqi'iyah. Situasi F ni Yang ni. Ya. Jiran anda berlainan agama menjemput anda ke rumah terbuka sempena hari perayaan. Ini ambil kat mana ni? Situasi ni saya ambil kat mana? Ada pada buku teks muka surat 51. Jadi sama tak soalan dia? Buku teks muka surat 51. Situasi nombor 4. Nampak tak? Buku teks muka surat 51. Situasi nombor 4. Nampak. Dia sama dengan situasi soalan 5B. Boleh? Soalan balas Sundram tu. Nampak? Nampak. So situasi penyelesaian dia, tindakan dia sama. Jawapan dia sama. Ambil balik jawapan ni. Saya akan menerima jemputan tersebut kerana Islam menekankan kesederhanaan dan keseimbangan dalam kehidupan. Tambahan pula, sikap mengasingkan diri bukan ciri-ciri khalifah yang baik. So kita tak boleh mengasingkan diri dari jiran-jiran. Kita kena bergaul dengan jiran. So ini adalah prinsip Waqi'iyah, iaitu praktikal dan mudah diamalkan. Okay? So jawapan yang ni ambil masuk dalam ni. Hilang. Sorry sekejap Ni. Ni ambil masuk dalam ni. Ni. Ni masukkan dalam ni. Ni soalan balas Sundram tadi. Boleh? Sebab tu Ustazah terus je ajak buat soalan 5 ni sebab dia sama. Boleh? Boleh Boleh. Okey. Kemudian situasi yang ketiga, muka surat 23 buku kerja. Cuba baca soalan dia, situasi dia. Dalam satu majlis forum. Dalam satu majlis forum. Anda mendengar ahli panel mempertikaikan mengenai hukum
fajar. Hukum Ah, faraid. faraid iaitu berbahagian harta. Seorang anak lelaki adalah sama dengan dua pembahagian anak perempuan. Hukum faraid ni apa, Amir? Hukum faraid ni dia Hukum sistem pewarisan harta dalam Islam. So, bila ada seseorang meninggal, siapakah yang akan mewarisi hartanya? Itu dibincangkan dalam hukum faraid. Ni sajalah nak cerita Kak Amir. Okey, jadi dalam hukum faraid ni, Ustazah terang tadi, memang Islam dah atur lelaki akan dapat lebih. Okey, dalam situasi ni, kamu tengok kan dalam situasi ni, anak lelaki akan menerima 1/6, anak perempuan akan menerima 2/6. Macam itulah. Jadi perempuan dapat sikit. So, mana nak ambil jawapan dia? Jawapan dia sama dengan situasi soalan B yang ni. Okay, ambil balik jawapan ni. Ambil balik jawapan yang ni. Okay. Okay, jom kita tengok mana kata kunci dia pada jawapan dia. Okay, hukum faraid ialah ibadah yang telah ditetapkan. So, saya akan memberikan respon dengan menerangkan bahawa setiap ibadah memiliki cara pelaksanaan tersendiri yang telah ditetapkan oleh Islam. Tidak boleh diubah kerana Islam memelihara keadaan fitrah manusia. Ini merupakan ciri-ciri prinsip sahabat. Okey, ambil balik jawapan tadi. Salin balik kopi balik masuk dalam kotak ni. Boleh, Amir? boleh. Okey, seterusnya situasi yang keempat. Anda sedang membaca buku di perpustakaan dan terdapat sekumpulan pelajar bising sehingga mengganggu pelajar lain yang sedang mengulang kaji pelajaran. Ini sama dengan kes apa tadi? Kes dia macam sama macam kes wakil kan? Kes yang mana? Wakilnya tu prinsip. Saya tanya situasi sama dengan yang mana? A, B, C, D, E, F, G, H? H lagi. D ya? Mana? D. Kes? G. G Berjalan menuju ke masjid, nampak remaja melepak semasa azan berkumandang. So, sama jawapan, ambil ni. Saya akan menegur perbuatan mereka kerana Islam menekankan konsep amar makruf nahi munkar. Ini adalah ciri-ciri alamiah, iaitu rahmat dan kasih sayang Allah serta prinsip keadilan sejagat. Okey, sekejap saya pergi balik tadi. Okey, ni dia. Okey, ni situasi yang keempat, ambil balik jawapan ni tadi. Menegur, Islam menekankan konsep amar makruf nahi munkar, ciri prinsip alamiah. Okey, boleh Amir? Boleh. So, untuk sesi PDPR hari ini, kita sudah pun menyelesaikan latihan soalan nombor 5, muka surat 22 dan 23. Okey Amir, boleh? Yes. Macam mana dengan soalan lain? Muka surat 20 dan 21 tu. Macam mana dengan soalan lain? Dia kena salin di buku. Saya tak sediakan pun jawapannya lagi. Jadi kita akan bincang pada kelas PDPR akan datang. So yang soalan nombor 5 ni settle dah tahu. Boleh? Boleh. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Amir nak tanya apa-apa tak? Sini tak ada. Ni Ustazah. PIBG tak kena bayar ke kena? Entah. Ada surat ke? Tak Maaf ada. lah. Ustazah pun tak tahu sangat. Sebabnya kalau tak ada surat dari SUPIBG tu biasanya tak adalah. Kecuali sampai surat daripada parent, surat daripada SUPIBG yang ada surat makluman yuran tu kan. Ada tak dapat masa awal tahun? Tak ada.